Orang punya kesilapan yang pada pendapat akulah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya guys, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube RH TV, Rais Hamid, dan masih lagi bersama dengan YouTuber yang sekarang ni duk tersenyum je sorang-sorang. Rais Hamid, check it out now. Yo. Kita sentuh sikit isu semasa. Semalam viral berkenaan dengan ada satu rakaman video di mana semboyan Malaysia tengah pergi konfront, bukan pergi pukul tau, pergi konfront, pergi berhadapan dengan seorang suspek yang berbangsa Bangladesh yang dipercayai telah melakukan scam terhadap perniagaan ataupun terhadap produk ataupun merchandise yang dikeluarkan oleh semboyan Malaysia. Aku cerita sikit lah, mungkin korang tak faham ke, mungkin korang blur-blur tak tahu apa yang jadi sebenarnya, dan aku cuba explain dalam manners yang ringkas dan supaya korang senang faham lah. Seperti yang kita tahu dan mungkin korang juga tak tahu, yang ni aku nak bagi tahu, semboyan Malaysia iaitu Brother Yusof Azmi, Abang Ali and all the rest of the members, okay, telah mengeluarkan satu merchandise iaitu t-shirt semboyan Malaysia dengan kualiti yang mantap, dengan design yang cantik, dengan dia punya kekemasan printing tu yang padu, okey. Dan alhamdulillah t-shirt semboyan Malaysia ni mendapat sambutan yang menggalakkan, sampai artis-artis pun sibuk beli. Nabil lah yang aku tengok siapa lagi beli, ramai lah beli apa semua, dan alhamdulillah memang dapat sambutan lah. Pada pendapat aku juga, tujuan semboyan Malaysia mengeluarkan merchandise ni bukan setakat nak cari duit je lah, okey. Sambil-sambil tu diorang tolong juga, okey, orang yang jadi diorang punya ejen. Kalau kita tengok dekat dia punya website rasmi, dekat Facebook Brother Yusof Azmi, banyak ejen-ejen dia. Takkanlah ejen tu jual tak dapat apa-apa komisen, mestilah dapat. So secara tak langsung dah tolong, okey, sesama Muslim, anak-anak muda dan sebagainya. Dan juga mesej, ini yang paling penting, mesej yang nak disampaikan melalui t-shirt tu adalah mesej perjuangan dan juga mesej jihad. Sebab aku ada tengok dekat dia punya website rasmi semboyan Malaysia, dekat tempat dia jual merchandise tu, korang tengok dekat frequently asked question, diorang tanya soalan, dia ada cakap pasal berjihad apa semua. Itu sebenarnya mesej yang nak disampaikan dan tujuan besar penjualan merchandise oleh semboyan Malaysia ni. Jadi nak dijadikan cerita, biasalah bila benda berlaku maut keras kan, adalah pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan kan. Dia tak kira dah kau bangsa apa, kau agama apa, kalau dah kerja nak plagiat, kerja nak menciplak, kerja nak untung atas angin, nak ambil kesempatan ke atas orang lain, totally normal, especially in Malaysia lah. Ini bagi aku totally normal. Dan rentetan daripada orang cakap t-shirt semboyan Malaysia ni mendapat sambutan yang alhamdulillah sangat menggalakkan. Adalah beberapa orang pembeli, okey, tampil kepada semboyan Malaysia ataupun kepada wakil Brother Yusof Azmi dan sudah bagi komplain lah, okey, kenapa t-shirt kualiti dia tak sama seperti yang digembar-gemburkan, kualiti tak setimpal dengan harga, kekemasan printing. By the way, harga yang original merchandise tak adalah mahal sangat pun, tak adalah sampai harga 200. Okey, harga di bawah 100 je. Bila dapat rungutan, dapat feedback daripada pembeli-pembeli ni, Brother Yusof Azmi and the semboyan Malaysia punya team, diorang cuba nak siasat lah, diorang siasat, okay, and then find out dekat Shopee, okay, ada orang jual t-shirt semboyan Malaysia harga RM5 ke RM10, kepala bapak murah, kan. Lepas tu salah seorang daripada semboyan Malaysia ni menyamalah jadi pembeli. Dia tanyalah detail macam mana, harga berapa, okey, RM5, RM10. Lepas tu dia tanya, ni original ke? Orang tu cakap ini reject. Lepas tu members of the semboyan Malaysia ni umpan lagi, ini reject ke kopi?
Ini kopi. Dah kopi pula. Tadi cakap reject, sekarang cakap kopi. Mana satu? Lepas tu, apa lagi? Kita set, kita plan. Okey, satu cara nak berhadapan dengan mamat ni lah. Dan yang lagi best itu, dia telah menjual nama ataupun gambar satu syarikat printing orang Melayu, orang Malaysia. Kononnya, diorang print diorang punya t-shirt dekat situ. Contohnya macam benda ni kira legalize, benda ni adalah produk yang autentik. Okey, ini kedai printing kita print kat sini. Padahal mamat tu jalan-jalan nampak kedai printing, ambil gambar, letak dekat Shopee. Kita print dekat sini lah. Dia umpan, dia macam cucuk-cucuk, suruh beli banyak. Adik manis, kalau beli banyak kita bagi harga wholesale lah. Itu standard kalau Bangla buat bisnes. Lepas tu semboyan Malaysia tak cakap banyak, pergi cari. Okey, kita berhadapan. Pergi bukan sebab nak pukul terus pergi berhadapan, pergi konfront. Walaupun aku bukan wakil daripada semboyan Malaysia, kenapa aku berani cakap dorang pergi bukan sebab nak pukul? Korang tengok je lah video-video yang dah di-upload oleh Brother Yusof Azmi dekat Facebook semboyan Malaysia. Segala masalah, segala isu-isu, segala aduan-aduan yang diterima yang memerlukan dorang untuk bertindak, menjalankan dorang punya servis nak membela nasib-nasib orang ni, the first approach always yang lembut. The first approach always duduk satu meja, bincang. Tak ada istilah pergi-pergi terus nak hentak. Yang sampai kadang-kadang melirik sampai Abang Ali mengamuk, sampai semboyan Malaysia naik angin. Sebab bila dia dah deal dengan cara elok, okey, orang tak appreciate. Okey, contohnya orang-orang macam Abang Ali tu, okey, zaman-zaman beliau seperti yang beliau ceritakan lah dekat dalam interview apa semua. Nak tengok dia lembut, susah. Tapi dia dah lembut hari ni. Allah dah bagi kelembutan dekat dia. Korang tak reti nak appreciate apa dia rasa, babe. Apa dia rasa. Tak apalah, kita husnuzon. Maybe si Bangla ni dia tak kenal lah siapa itu Abang Ali, siapa itu Brother Yusof Azmi. Okay, mungkin dia ingat kawan-kawan dia kot. Mungkin dia ingat orang Malaysia semua baik, kita boleh plagiat lah, kita boleh ciplak, okay, kasih fake dia punya item lah. Bila masa konfront tu, bila Brother Yusof Azmi duk tanya, biasalah Bangla dah salah, dah kantoi, lepas tu nak cover line. Mula-mula dia tak mengaku. Dia duk pusing. Okay, one of the semboyan Malaysia punya members sudah ada dia punya nombor phone yang dapat dekat dalam Shopee tadi. Call, serap, ringing, kantoi sudah. Bengang lah. Okay, Brother Yusof Azmi ni, aku letak diri aku, korang letak diri korang dalam situasi Yusof Azmi. Okay, dorang adalah satu organisasi lah. Okay, organisasi yang fight, yang berjuang, berjihad. Okay, nak menentang segala bapak scam lah, alung lah, segala bentuk penghinaan yang diberikan terhadap Islam lah, terhadap Melayu lah. Okey, dorang organisasi, okey, NGO yang independen. Tak ada sponsor mana-mana, tiba-tiba Shell nak sponsor ke, Caltex sponsor ke. Tiada. Dorang on their own, okey, tapi dorang gigih berjuang. Aku tengok lebih daripada pihak-pihak berkuasa yang ada dekat sini. Turun padang, turun itu, turun ini, semata-mata nak membela nasib rakyat yang ditindas, yang dianiaya. And then tiba-tiba benda ni jadi dekat batang hidung diorang sendiri. Semboyan Malaysia ni mungkin image yang korang nampak, okay, yang keluar dekat social media semua ni mungkin semua image yang ganas, image yang marah orang, image yang pergi confront, pergi deal dengan mungkin cara yang agak kasar sikit. Okay, so dorang dikenali sebagai yang macam tu lah, yang ganas apa semua. Padahal dorang ni okey, baik. Dorang manusia, ada anak bini kot, okey. Tapi itu tugas yang memerlukan dorang jadi macam tu. Dan memang ada dekat dalam agama lah, okey. Bila kita confront dengan sesuatu benda, okey, kalau aku silap tolong betulkan sebab memang yang aku belajar lah. Kalau orang tu buat salah dengan kita, kalau kita nak deal dengan orang tu, kalau kita nak ajar orang tu lah, mula-mula approach kita always kena lembut. Okey, bila dia degil, dia melawan, kita naikkan sikit dia punya tone suara. Dan kalau kita degil lagi, kalau orang tu degil lagi, kalau orang tu melawan lagi, bolehlah nak pakai
rotan apa semua. Tapi takkanlah Brother Yusof Azmi nak bawa rotan mana-mana. Korang ni. Satu lagi sebab apa? Benda dah kantoi. Tapi dia putar belit. Okey, orang tu dah, aku tengok dalam video tu, Abang Ali dah geram gila dah masa tu. Nak tipu lagi, mengaku je lah, ni apa abang, sorry saya cari duit untuk hantar kampung family sana Bangladesh ke apa ke. Mungkin lembut hati dia sikit, cuba nak faham, maybe bagi dia bisnes, suruh Bangla ni jadi ejen pula ke, kan. Bila kau dah kantoi, janganlah nak berolak dalik. So terjadilah dekat dalam video tu lah rakaman di mana ada sedikit orang kata manhandling lah, okey, oleh Brother Yusof Azmi dan juga Abang Ali. Ada manhandling dekat situ, okey. Dan kemudiannya benda ni viral dan kemudiannya tiba-tiba viral pula satu berita yang mengatakan polis tengah memburu semboyan Malaysia, Brother Yusof Azmi dan Abang Ali. Okey, padahal tak diburu pun. Okey, mengikut penjelasan daripada Facebook Brother Yusof Azmi sendiri, tak diburu pun. Diorang sendiri yang pergi. Cuma time tu sebab bulan puasa, nak berbuka dan sebagainya. So, diorang take time sikit lah nak pergi balai polis, nak buat laporan apa semua. Semboyan Malaysia ni, dia punya ahli-ahli dia penuh dengan orang undang-undang lah. Lawyer semua hebat-hebat lah. Takkanlah diorang tak tahu prosedur kot. So, ambil masa sikit. Diorang bagi kerjasama dekat pihak polis lah. Tak ada istilah kena buru lah. Kau ingat apa? Hatan, memburu rindu. Dan seperti yang diupdate oleh page Tok Singer Fans, Brother Yusof Azmi dan beberapa orang ahli lagi, tak silap aku termasuk dengan Abang Ali juga, telah ditahan oleh pihak polis di bawah akta rusuhan. Aku tak rasa diorang berusuh pun, okey. Tak apalah, itu proses, okey. Secara kuat aku yakin benda ni bukan satu masalah yang rumit, benda ni masalah yang simple. Kita tahu Brother Yusof Azmi, okey, dan rakan-rakan beliau, sahabat-sahabat beliau, semuanya pakar dalam bidang undang-undang dan semuanya, dan bukannya diorang bertindak melulu pergi jadi gangster, pergi jadi something sekolah ke apa ke, semua ada sebab. Semua ada sebab, okey. Yang nak menentukan salah ke tak salah, biarlah orang undang-undang yang tentukan. Kita yang dekat sini, bukan kita yang dekat dalam baju diorang, bukan kita yang dekat dalam kasut diorang. Tak payahlah aku tengok dekat Facebook apa semua, dok, Abang Ali ni patutnya kena berlembut lah, ni dah rosakkan reputasi. Korang fikir tak apa yang Bangla tu buat? Lagilah merosakkan reputasi, menjatuhkan reputasi semboyan Malaysia. Bukan tu je, dengan dia punya periuk nasi ejen-ejen dengan syarikat printing tu, habis lingkup. Kalau Bangla ni meneruskan dia punya ni, itu baru Bangla ni, belum lagi tiba-tiba ada anak-anak dia pula jual sekali lagi banyak. Lama-lama macam mana semboyan Malaysia nak meneruskan perjuangan nak jual dia punya merchandise tu? Korang fikir tak? Cumalah apa-apa pun ini adalah respon aku, ini adalah reaction aku lah. Semua tu okey, yang dibuat, aku percaya segala tindakan yang dibuat oleh semboyan Malaysia, diorang tahu apa yang diorang buat. Diorang tahu benda tu setimpal ke tak dengan apa yang diorang dah kena, dan diorang dah lama dalam bidang ni, diorang tahu. Cuma satu je lah, diorang punya kesilapan yang pada pendapat aku lah, pada pendapat aku, ini satu kesilapan yang telah berlaku, bukan dilakukan oleh siapa-siapa, tapi telah berlaku, iaitu rakaman tu yang silap dia. Okey, aku percaya, aku assume lah, okey, aku agak yang rakaman tu bukan daripada semboyan Malaysia punya pihak rasmi, sebab segala operasi yang dilakukan oleh pihak semboyan Malaysia, semua kalau korang tengok dia orang punya Facebook, dekat Facebook Brother Yusof Azmi, semua diorang update video diorang pergi gegar Along ke, diorang pergi gegar bos bodyguard yang kena pukul tu ke, diorang pergi gegar, inilah semua benda yang diorang buat, semua diorang akan update. Bukan setakat update, malah live video. Tapi yang pasal benda ni tiba-tiba tak ada live pula. So aku percaya benda ni bukanlah daripada sumber rasmi ataupun wakil rasmi. Bukannya orang yang merakam tu dapat arahan, kau rekod, buat live, aku nak pergi confront dengan Bangla ni. Tak ada, aku rasa tak ada. Mungkin adalah ahli-ahli dia yang nak rekod, maybe nak jadikan bahan bukti ke apa benda kan, sebelum benda berlaku sedikit di luar kawalan.
Dan kenapa aku cakap rakaman tu satu kesilapan? Ini Malaysia lah. Ini Malaysia. Ini Malaysia. Bila rakaman tu keluar, okey, satu Malaysia tiba-tiba jadi terror undang-undang, tiba-tiba ada yang mengaku abang long, tiba-tiba rasa nak tunjuk kau bagus, kau betul. Mulalah nak judge. Oh, abang Ali tak sepatutnya jadi macam ni. Alah, ini sesama Islam pun nak pukul lah, apa benda lah. Dan memang brother Yusof Azmi sendiri mengaku, tiba-tiba ada pula cerita, disebabkan video tu ada cerita polis kini memburu Yusof Azmi. Apa kejadah korang ni, kan? Bulan-bulan puasa ni tak baik nak pindah-pindah apa semua. Dan pada aku juga, dia tak ada istilah okey, kau saudara Muslim, so disebabkan kau buat benda ni dekat aku kena berbaik dengan kau. Tak ada. Okey, ini akhir zaman, guys. Ini akhir zaman, guys. Kadang-kadang kita tengok, okey, kadang-kadang kita nampak orang yang Muslim ni tahap kejahatan dia lagi teruk daripada orang yang non-Muslim. Ini berdasarkan aku punya pemerhatian. Okey? So cerita dia itu je lah. Apa-apa pula. In fact pernah jadi dekat aku juga sebelum ni. Okey, dalam latihan tentera, okey, kalau junior kena belasah, junior kena hell, junior kena collective punishment, totally normal. Tapi disebabkan adalah mangkuk-mangkuk yang dah rekod. Okey, squad aku tengah ambil punishment junior 14 squad aku kena buang daripada latihan kadet, daripada TUDM. Time tu tengah final year. Yang kena buang tu semua yang shit hot, semua yang padu-padu, semua yang pandai-pandai. Kena buang disebabkan rakaman tu. Okey, sebab kalau rakaman tu tular viral tapi macam tak ada action pula daripada pihak berkuasa, nanti kan rakyat bising. Benda ni takkan tak ada tindakan. Oh, kesian dia. Padahal diorang tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Diorang tak ada dalam situasi tu. Sampaikan tengok squad aku, alhamdulillah yang kena buang tu semua pilot, semua pilot komersial hebat-hebat apa semua. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan interview pula diorang. Dan rasa-rasa aku juga rakaman tu memang berada di luar kawalan brother Yusof Azmi lah. Dan kita tengok juga brother Yusof Azmi tak menyalahkan orang yang rekod benda tu viral pun. Dia tak salahkan siapa-siapa pun sebab brother Yusof Azmi jenis aku buat, aku tanggung. Aku sedia menerima any consequences. Aku tak takut. Ini baru orang kata anak jantan. Ini bukannya anak jantan bising dekat Facebook bagai tu dia abang Ali patut berlembut lah, apa benda lah. Abang Ali tu datang ketuk kau tahu. Cuma itu je lah pendapat aku. Dia bila dah ada rakaman ni, orang akan terus automatik jadi super pandai, jadi judgemental. Tiba-tiba nak cakap ni salah, ni patut, ni tak patut, sedangkan diorang tak berada dalam situasi tu. Mungkin ada ahli-ahli yang baru pun, ada yang excited kan first time nampak Abang Ali and brother Yusof Azmi in action, terus keluar nak rekod. Lepas tu upload dekat personal punya Facebook pula, bukan daripada yang rasmi. Sebab kalau nak upload ke Facebook rasmi Semboyan Malaysia, confirm akan ditapis. Diorang juga ada sel multimedia, sel diorang punya social media yang akan tapis, yang akan edit apa semua kan. So benda tu jadi itulah. Okay, itu je lah. Itu aku punya 2 sen je lah yang aku rasa kesilapan sedikit yang berlaku, okey, dekat rakaman tu sahaja. Betul ke, tak betul ke apa yang dah jadi tindakan Semboyan Malaysia, okey, yang tu biar yang ada kuasa, yang pakar je yang menentukan. Okey, macam aku cakap, diorang punya lawyer semua power bahang semua. So diorang tak ada masalah. Okey, brother Yusof Azmi buat live semalam dalam kereta sambil senyum, tak ada hal. Okey, tapi Bangla tu memang salah lah. Cerita dia senang je. Kalau Bangla tu tak buat hal, Bangla tak ciplak, okey, produk ataupun merchandise daripada Semboyan Malaysia ni, tak adalah orang nak mengamuk. Dan kau pula cari pasal dengan Semboyan Malaysia. Cubalah kau tiru produk orang lain ke. Ni lebih kurang cerita dia macam kes Khairul Amin tu lah. Disebabkan sambal dia viral, ada nama, okey, sold out apa semua. Ada orang buat sendiri, printing sendiri, cacat sikit-sikit apa semua, rasa dia lain lah. Tapi untuk brother Khairul Amin ni, dia taklah pergi buat tindakan sama macam Semboyan Malaysia. Lain orang, lain lah cara dia. Itu biar diorang tentukan. Cuma part aku ataupun reaction aku adalah rakaman tu sepatutnya boleh di cover ataupun tak perlu ada lah kot rakaman part yang ada sedikit keterlanjuran tu lah. So kita doakan yang terbaik, kita doakan Semboyan Malaysia, okey, brother Yusof Azmi, Abang Ali,
supaya dapat keadilan yang seadil-adilnya. Semoga dipermudahkan segala urusan, okey, dilancarkan rezeki, okey. Dalam masa yang sama kita tengok kuasa Allah. Aku percaya sekarang ni merchandise, baju semua yang Malaysia ni confirm sale naik, confirm lagi ramai orang beli disebabkan benda ni, disebabkan diorang dianiaya oleh Bangla ni. Aku pun dah beli dah. Nanti bila sampai nanti kita buat review. Okey? Jangan lupa untuk share video ni. Okey, please share. Jangan lupa untuk komen dekat bawah, silakan. Komen anything yang korang nak cakap. Mungkin ada pendapat korang pula macam mana. Maybe still ada nak cakap patutnya tak boleh lah Bang Ali macam ni kan. Ataupun sekadar nak bagi cadangan, sila komen dekat bawah. Okay? Dan jangan lupa tekan butang like. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada RH TV. Selepas ini banyak video yang ada dekat aku punya waiting list. Buat ini aku kena react, okay? As soon as possible. Lagi seminggu nak raya, okay? Assalamualaikum. Have a nice day. Jaga SOP. Kes naik tak dapat raya. Bye-bye.